tentang Perlembagaan UMNO. Saya nak kena sentuh sikit ni Datuk. Sebelum ni desas-desus bahawa Perlembagaan UMNO tidak akan diluluskan. Kemudian kedengaran desakan kuat agar Timbalan Perdana Menteri dari PPBM dilantik dan Perdana Menteri diminta untuk menepati janji. Itu yang pertama. Perdana Menteri pula tidak mengendahkan desakan tersebut dan akhirnya pindaan Perlembagaan UMNO itu diluluskan. Soalan saya, adakah Datuk melihat ini sebahagian daripada permainan PPBM atau spesifiknya Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Dalam Negeri dan ada kaitan untuk membuka ruang perbincangan antara Hamzah Zainuddin dan juga kelompok yang lain selain daripada Ismail Sabri, iaitu Zaid Hamidi dan juga Najib Razak? Dia masalah keputusan ROS ini bersetuju meluluskan pindaan yang UMNO akan mengadakan pemilihan selepas 6 bulan pilihan raya adalah agak pelik dan unik. Apa saya kata pelik dan unik? Kelulusan awal tahun lepas, tahun 2021, dibenarkan 18 bulan. Kemudian tu dipindah perlembagaan, dilakukan selepas pilihan raya, 6 bulan sebelum pilihan raya. Soalnya sekarang ROS tidak membuat kenyataan yang mana satu ni dah dibatalkan ke yang 18 bulan itu tidak terpakai lagi. So dua-dua dia ambil. Jadi sekarang ini dia telah jadi dahuluan. Maknanya esok kalau berlaku pada PKR, presidennya waktu itu rasa nak berkuasa, arahan ROS buat 6 bulan ke pindah, tapi kerana itu pindah perlembagaan selepas pilihan raya. ROS kena luluskan, dan ini tidak baik kepada sistem demokrasi, sistem pilihan pemimpin di kalangan ahli UMNO sendiri. Macam saya, pemilihan 2018 ke 2022, 4 tahun jadi ketua cawangan. Bukannya senang nak handle ketua cawangan. Kalau saya ketua cawangan bekerja lah, ketua cawangan makan tidur tak ada lah. Jadi apa yang saya nak kata, sebenarnya penat. Kita di Akar Umum ni penat. Pertama, mereka yang tak termasuk dalam kategori untuk memuaskan atau pekinis ni. Jadi kita tak ada tender, tak ada kontrak, kita kena handle cawangan, syarat kena buat, aktiviti kena buat. Jadi patutnya kerajaan pindaan itu tak boleh lagi membenarkan. Kalau begini, kalau pilihan raya tahun depan bulan Mei, lepas tu 6 bulan lagi, makna kami, pemilihan kami ini hampir 5 tahun lah jadi ketua cawangan. Satu pilihan raya punya jadi ini satu perkara yang melemahkan UMNO itu sendiri. Kerana saya sudah tidak disukai oleh cawangan saya. Itu Zarin itu pentingkan diri, kayakan diri, tak pernah datang ke cawangan. Tapi saya tak boleh dibuang kerana tak ada pemilihan. Jadi kalau saya dah tahu ada pemilihan, saya telan lah apa yang patut. Samun sana, samun sini. Tahun depan aku tak menang lagi dah. Dolar Sani nak lawan aku ketua cawangan. Dia pun dah kuat dah pengaruh dia kat kampung ni. Jadi ini adalah satu perkara yang akan memburukkan dan melemahkan institusi UMNO itu sendiri. Jadi soal yang bangkit sekarang ialah, adakah ada bibit-bibit perbincangan selepas Hamzah Zainuddin itu membelakangkan soal itu, dan adakah Hamzah Zainuddin ada cerita belakang pula dengan Zahid ke bagaimana? Saya melihat sudut pandang dinamik. Saya rasa tidak begitu. Hamzah Zainuddin pun dia dalam keadaan dilema, ditelan mati mak, dibuang mati bapak dia. Jadi apa yang saya nak katakan, dia masalah timbalan Perdana Menteri ini, saya dah tulis, saya dah bercakap banyak kali. Itulah pertandanya akan berlaku pilihan raya jika Ismail Sabri menamakan seorang timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Dan saya percaya dia daripada UMNO. Kenapa? Kalau berlaku pilihan raya, siapa nak cover satu Melaya ni? Barisan Nasional dan UMNO kena bekerja dari Perlis hingga ke Sabah. Ismail Sabri seorang je. Takkan dia nak terbang sana, terbang sini. Kalau dia lantik PBM, bubar Parlimen, itu masih lagi timbalan Perdana Menteri. Jadi caretaker, dia akan boleh bercakap, boleh menggunakan kemudahan kerajaan, jet-jet eksekutif dia boleh pakai. Jadi kalau keadaan sekarang ni, dilema Ismail Sabri nak pilih siapa? Dia pastilah kalau dia seorang orang parti, sayangkan parti, dan hendakkan UMNO ni menang, dia tentulah melantik seorang timbalan Perdana Menteri daripada UMNO itu sendiri.
Tetapi apa berlaku? PBM dan PN akan undur diri. Satu kemenangan kepada Datuk Seri Ismail Sabri kalau dia membubarkan Dewan Rakyat, bukan kerana dia ikut perintah parti dia, Zahid Hamidi, ataupun buat Ponorogo ni atau mat Ponorogo ni, tetapi situasi keadaan itu yang tidak membolehkan dia bertahan lagi. Jadi si mat Ponorogo tak boleh kata tengok Ismail Sabri telah pun meletakkan jawatan membubarkan Dewan Rakyat atas desakan UMNO. Tak ada kena-mengena dengan UMNO dah tu. Kerana kerajaan tu tak cukup majoriti. Itu pandangan saya, saudara majoriti. Baik, terima kasih yang bahagia Datuk. Sebab saya melihat beberapa sudut pandang. Orang melihat Hamzah Zainuddin itu bersama dengan Perdana Menteri. Tapi bila situasi ini berlaku, adakah keputusan Kementerian Dalam Negeri ketika itu tentang Jabatan Pendaftaran Pertubuhan membenarkan kelulusan itu, membelakang Perdana Menteri dan memberi ruang lebih kepada Presiden UMNO dan juga UMNO pada hari ini atas permohonan untuk tindakan perlembagaan itu. Itu antara beberapa perspektif yang boleh diberi perhatian oleh rakyat. Untuk soalan kepada Yang Mohd Datuk tentang tadi sebut tentang poster board, tentang siapa yang okeylah bertelagah nak tukar, nak pilihan raya, nak bubar parlimen segala, siapa nak jadi Perdana Menteri. Dalam hal sewaktu pilihan raya negeri Johor, UMNO meletakkan Datuk Hasni Mohamad sebagai poster board. Mana kata inilah calon Menteri Besar negeri Johor apabila menang. Tapi bila menang cerita lain. Bila menang Wan Hafiz yang jadi Menteri Besar. Dalam hal ni pernah juga keluar kenyataan bahawa yang akan jadi poster boy kepada UMNO Barisan Nasional itu adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Memberi gambaran Datuk Seri Ismail Sabri lah yang akan jadi Perdana Menteri. Boleh percaya ke Datuk? Boleh percaya ke Datuk? Poster boy ni tak berguna. Sebab masalah berlaku di Johor tu kerana orang UMNO tidak memahami perlembagaan. Dan kemudian istana tak mengikut perlembagaan. Saya pernah terlibat bagi pelantikan Joseph Pairin Ketinggan sebagai Ketua Menteri Sabah pada tahun 85. Apabila Tengku Sapa dah angkat sumpah, saya berjumpa dengan Datuk Seri Pairin. Masa tu dia Datuk Pairin saja, untuk nak membuat satu surat kepada Tiwati, iaitu berapa banyak wakil rakyat yang menyokong Pairin. Jadi kita telah dapat lebih pada majoriti lah. Saya rasa tak silap saya 32 tanda tangan yang menyokong Pairin itu sebagai Ketua Menteri. Jadi amalan demokrasi di Malaysia ni biasanya waktu zaman BN melantik Menteri Besar, melantik Perdana Menteri ni main terkejar je. Wal ikut prosedur dia, apabila satu pilihan raya bagi membentuk kerajaan, ketua sisa negara atau sisa kerajaan negeri yang bawa surat persetujuan adun yang menang itu atau ahli dewan yang menang itu untuk menamakan Perdana Menteri. Tetapi bertahun lamanya yang saya tahu bahawa apabila menang pilihan raya, Perdana Menteri terkejar ya, pergi angkat sumpah kerana dia Presiden Parti. Amalan ini mesti diperbetulkan. Jadi itu yang berlakunya terhadap Wan Hafiz jadi Menteri Besar kerana Badan Perhubungan UMNO Johor selepas menang tak hantar nama itu yang ditangani oleh semua wakil rakyat. Jadi dia hantar nama, menamakan dia. Yang ini yang raja mengambil tindakan budi bicara. Kau hantar nama Abdullah Sudin, aku tak suka, aku nak awak. Apa kau nak cakap? Tapi kalau dia hantar nama ini dengan tanda tangan, jumlah wakil rakyat yang menang ni menamakan Zahri Muhammad Yassin sebagai apa akan berlaku? Kena terima lah. Jadi itulah dinamakan demokrasi. Tetapi apa yang berlaku di dalam UMNO selama amalan ni tak digunakan. Pergi tanyalah yang pernah jadi Perdana Menteri, yang pernah jadi Menteri Besar. Pernah dia ambil tanda tangan wakil rakyat ni. Dia regular lah. Itu you Menteri Besar. Kan menang. You lah jadi Menteri Besar. Bukannya minta tanda tangan. Ini amalan demokrasi yang tidak betul. Kerana itu sebab saya tak faham kenapakah di dalam parlimen baru-baru ni tak dibentangkan. Iaitu untuk melantik seorang Perdana Menteri, mestilah
pencalonan parlimen walaupun you daripada parti majoriti, supaya nama itu boleh disembahkan kepada Yang Tan Agong. Bukan main terkejar. Yang ini yang kita tidak buat reformasi yang selengkapnya dalam sistem. Dia dah jadi pandang dah tukar Perdana Menteri pakai SD, pakai itu kan. Wah, ini apa fungsi parlimen? Don lagi kan. Adakah parlimen ini rumah pelacur? Tempat urut-urut badan? Ini yang patut kita perjuangkan dalam demokrasi baru ni. Bukannya seperti yang amalan yang sekarang ni. Jadi baru ni apabila Akta Lompat dibuat, saya ingat dimasukkan yang perkara pindah perlembagaan ni, termasuklah bahawa kuasa melantik Perdana Menteri ini oleh parti politik boleh menamakan. Kalau dia mencadangkan kalau saya menang besar, apa salahnya? Omar mencadang yang Muhammad Dollar Sokok jadi Perdana Menteri. Ada bantah? Tak ada. Kalau agaknya ada nama lain, okey, kita bersaing. Belah bagi. Jadi barulah sistem demokrasi kita dihormati. Sebenarnya sistem demokrasi kita ni selama pemerintahan Barisan Nasional banyak rosak. Banyak dirosakkan oleh UMNO sendiri. Ya, banyak yang rosak, banyak yang patah, banyak yang cacat, banyak yang luka. Jadi ini kena diperbetulkanlah. Ini saya rasa menarik untuk kita buat satu forum khas bagi membincangkan isu yang Datuk cakap ni. Sebab kita sering diberi gambaran bahawa UMNO telah membina sebuah negara yang makmur, yang ikut aturan sepanjang masa. Lalu bila Datuk buka cerita ini, memberi satu sudut pandang bahawa ada perkara-perkara yang telah terlepas pandang. Yang telah orang kata derhaka kepada perlembagaan itu secara tidak langsung kan, yang perlu dibuka dan diberi perhatian oleh rakyat di luar sana supaya perkara-perkara sebegini, walaupun orang kata ini benda-benda remeh-temeh tak payah bangkit lah, tapi itu adalah perkara penting yang akan mengikat kita kepada perlembagaan negara dan kita